murid-murid tahun 4. Pada pagi ini, cikgu akan mengajar kamu matematik yang kita sambung pada minggu lepas. Kalau minggu lepas kita belajar berkaitan dengan mengenal nombor. Okey. Daripada apa yang cikgu dapat pada minggu lepas, ramai di antara kamu yang berjaya mengenal nombor. Jadi pada hari ini, kita akan belajar lagi satu tajuk daripada buku teks kita. Tapi sebelum itu kita tengok apa objektif pembelajaran kita hari ini. Okey. Jadi pada hari ini cikgu nak kamu menguasai objektif pelajaran ini. Yang pertama, kalau kita lihat, cikgu nak kamu berjaya menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Yang kedua, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Yang ketiga, membandingkan nilai dua nombor. Ini objektif yang kita nak capai hari ini. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pembelajaran kita hari ini. Tajuknya ialah nilai tempat dan nilai digit. Apakah maksud nilai tempat dan nilai digit? Nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Manakala kalau kita lihat, maksud nilai digit pula ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya dalam sesuatu nombor. Contohnya, contoh pertamanya, kita tengok nombor 79.856. Ini kita sudah belajar dulu lah. Kalau kita sudah mengenal nombor, kita akan tahu membaca nombor ini 79.856. Okey, bagaimana kita nak mengenal tempat, nilai tempat ataupun nilai digit bagi nombor ini? Okey, kita tengok. Okey, katakan ini digit tadi. Kita nak tengok nilai tempat dia. Dalam digit ini ada nilai tempat dia. Contohnya, kalau kita nak menentukan nilai tempat, kita selalunya akan bermula daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri maksudnya kita dari digit 6 ini 5, 8, 9, 7. Maksudnya kanan ke kiri. Yang pertama kita nak kenal nilai tempat bagi 6. Berapa nilai tempat bagi 6? Okey, nilai tempat bagi 6 ialah sa. 5. Tempat bagi 5, 10. 8. Digit 8, nilai tempat dia 100. Digit 9, nilai tempat dia 1000. Digit 7, nilai tempat dia 10,000. Okey, ini bagaimana kita nak kenal nilai tempat bagi nombor 79.856. Bagaimana pula kita nak kenal nilai digit sesuatu nombor ini? Okey, kalau kita lihat nilai digit ni lebih merujuk kepada angka dia yang ditulis dalam bentuk angka. Kalau nilai tempat kita tengok ditulis dalam bentuk perkataan, ini. Kalau nilai digit ditulis dalam bentuk angka. Kita bermula daripada 6, ataupun 7, 9, 8, 5. Tak kisahlah mana kamu nak kenal. Contohnya, apakah nilai angka bagi 6? Jadi nilai dia 6 sahaja. Okay, nilai digit dia 6. Bagi 5 pula, kalau kita tengok dia dalam rumah
10. Dalam nilai tempat dia adalah 10. Jadi nilai digit dia mestilah 10. 50. 8. Digit 8 pula kita lihat berada dekat ratus. Jadi ini berarti 8 juga mempunyai nilai ratus. Itu 800. Kalau ratus biasanya digit sifar dia ada 2. Jadi kita tulis 800. Kemudian digit 9, nilai digit dia 9 berada pada nilai tempat ribu. Jadi nilai digit dia akan jadi 9 dan sifar dia mesti ada 3. Mesti ada 3 sifar dia sebab ada ribu. Okey. Manakala digit 7 pula kalau kita lihat dia berada dekat nilai tempat 10,000. Jadi angka digit 7 ni nilai dia akan jadi 70,000. Ini 7, ini 10,000. Jadi 70,000. Okey, jadi angka dia kalau kita ingat, kalau dia tulis 70,000, dia akan melibatkan 4 digit sifar ni. Jadi kalau kita bandingkan, maksud nilai tempat tadi lebih merujuk kepada angka ataupun kedudukan nombor itu yang sentiasa tetap, tidak berubah. Tapi nilai digit selalunya berubah. Nilai digit selalunya berubah mengikut nombor digit. Okey, nombor digit. Faham? Okey, mengikut nombor digit. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, katakan cikgu bagi kamu nombor ini. Okey, nombor ini. Sekarang cikgu nak kamu cuba perhatikan nombor ini. Kalau boleh cikgu nak kamu cuba baca. Okey, sudah baca? Okey, jadi kalau kita baca nilai ini berapa? 83,751. Okey, sekarang cikgu nak kamu tentukan nilai tempat setiap digit nombor ini. Digit 1, digit 5, digit 7, digit 3, digit 8. Bagaimana? Boleh kamu tentukan? Nah, cikgu bagi masa 1 minit. Kamu tentukan. Dapat kamu tentukan? Okey, kalau tak dapat, kita tengok. Boleh ke tidak kamu buat? Kita tengok jawapannya. Okey, mula kita tulis nombor ni 83,751. Digit 8, digit 3, digit 7, digit 5, digit 1. Ataupun kita boleh baca digit 1, digit 5, digit 7, digit 3, digit 8. Ini kita panggil digit. Okey, setiap nombor ni kita panggil digit. Tapi setiap digit nombor ini dia ada nilai tempat dia tadi. Contohnya 1. Apa nilai tempat ke 1? Bagi dah tahu, dia tahu. Kalau di depan kanan ni pertama kali kita sebut ni, selalunya nilai tempat ialah sah. Okey, nilai tempat dia ialah sah. Yang kedua kali kita sebut, selalunya lepas sah mestilah 10. Jadi digit 5 ni berada pada tempat nilai tempatnya ada 10. 7 berada pada nilai tempat lepas 10 apa? Ratus. Jadi 7 ni berada pada ratus. Lepas ratus biasanya nilai tempat adalah 1000. Jadi digit 3 berada pada nilai tempat 1000. Lepas 1000 adalah nilai tempatnya adalah 10,000.
ribu. Jadi digit 8 berada pada nilai tempat 10.000. Okey? Itu cara kita menentukan nilai tempat sesuatu nombor mengikut kedudukannya. Okey, jadi itu yang patut kamu pahami. Okey, bagaimana pula kita nak tentukan nilai digit pula? Seperti yang saya beritahu tadi, bagaimana? Okey, katakan kita nak tahu berapakah nilai digit bagi 1. Siapa tahu? Okey. Jawapannya kalau kita lihat 1 ini berada di sa. Jadi kalau 1 berada di sa, selalunya dia tiada nombor sifar. Memang tiada nombor sifar. Dia selalunya nombor yang bukan tiada nombor sifar. Selalunya dia 1 saja nombor. Tiada kawan, tiada pasangan, 1 saja. Kalau di sini sifar, sifar. Kalau di sini 1, 1. Okey, tapi dia tidak ada nombor berpasangan. Contohnya kalau kita lihat sa ni 1. Kalau 10 mesti ada 2 digit. Okey. Jadi sa ni berapa nilai 1 di sini? Sudah pasti 1 sahaja. Kalau 5 ni berada dekat 10. Jadi 10 mesti ada 2 digit. Kalau 10 mesti ada 2 digit, oleh itu kita tulis 5, tapi kita tak tulis 1 di sini. Kita tulis 50. Mesti ada pasangan dia. Kita ganti dengan sifar di sini. Sebab 1 sudah sini, di sifar pada sini. Okey, 50. Okey, 100. Berapa nilai 100? Nilai digit dia 7. Berapa nilai 7? 700. Berapa biji sifar dia? 2. Jadi 7 sifar-sifar. Maksudnya 700. Ini kedudukan nilai digit 3 ni berada nilai tempat ribu. Jadi dia perlukan sifar berapa? Nilai digit dia. Sifar dia mesti ada 3. Mesti ada 3. Maksudnya 3 sifar, sifar, sifar. 3 sifar, sifar, sifar. 3 digit. Itu beza dia. Nilai 3 ni berada dekat ribu, jadi nilai digit dia adalah 3.000. Nilai digit 8 pula. Berapa? Nilai digit 8 berada dekat nilai tempat 10.000. Iaitu biasanya 10.000 dia perlukan digit berapa? 4 digit. Okey, 4 digit. Jadi kita tengok 8 bersama dengan 4 digit. 8 ada 4 digit di depan dia. Ini berarti dia berada dalam nilai digit 10.000, iaitu 80.000. Okey, jadi kalau kita tengok bandingkan nilai tempat dengan nilai digit di sini dia ditulis dalam angka, di sini dia ditulis dalam nombor ataupun digit. Okay, faham? Itu contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Kali ini cikgu nak kamu betul-betul faham. Okey, contoh nombornya 62.307. 62.307. Okey. Sekarang cuba kamu pikirkan. Andai kata kamu diberi soalan, tentukan nilai tempat bagi setiap nombor. Tapi kalau soalan selalunya dia bagi 1 saja nombor. Kadang-kadang dia pilih daripada digit. Dalam nombor tu ada digit dia kan. Contohnya dia kata tentukan nilai tempat bagi digit 3. Digit 3 contohnya. Kamu mesti tahulah sebab kamu sudah belajar apakah nilai tempat setiap digit dalam nombor itu. Jadi digit 3 tu kalau kita lihat dia berada pada nilai tempat apa? Nilai tempat apa digit 3? Nilai tempat
ratus kan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia berada 3 digit sini. 1, 2, 3. Ratus biasanya 3 digit. Kalau ribu biasanya 4 digit. Kalau 10.000 biasanya 6 digit. Jadi senanglah kita tentukan kedudukannya. Oke. Oke, kita coba. Oke, kita tulis nombor ini 62.307. Kita tengok betul tidak apa yang kita sebut tadi. Oke. Kalau dia 1 digit saja, kita katakan dia 1 digit saja. Di sini yang di kanan sekali, kita mulai daripada kanan ini, mulai digit 7. Nilai tempat dia, apa nilai tempat dia? Sifa. Apa nilai tempat sifa? 10. Digit 3. Nilai tempat dia 100. Digit 2. Nilai tempat dia 1000. Digit 3, digit 6. Nilai tempat dia 10.000. Itu nilai tempat dia. Oke. Lepas tu kita cuba belajar nilai digit pula. Nilai digit setiap nombor ni tadi. 7. Berapa nilai digit 7? Berapa nilai digit dia? 7. Nilai digit dia 7 kan? So, tidak apa-apa. Turunkan 7. 10. Adakah nilai 10 di sini? Oke, 10 di sini tiada nilai. Jadi kita hanya tulis sifar saja. 100. Ada nilai 100? Ada 3. 100 ada berapa digit? 100 ada 3 digit. Jadi 3 ditambah dengan sifar 2 depan dia, 3 sifar 300. Pas itu kita tengok digit 2. Nilai dia berapa dia digit dia? 1000 tadi ada 3 digit. Jadi kita mesti tahulah 2 bersamaan dengan 3 digit. 2 sifar. Jadi 2.000. 10.000 pula. Nilai digit dia lah mesti ada 5. Mesti ada 5. Maksudnya dari digit 6 sifar. 4 sifar dekat depan dia. Jadi 60.000. Okey. Itu pembelajaran kita berkaitan bagaimana menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu nombor. Apa-apa nombor. Okey, kita mesti tahu menentukan nilai tempat ataupun nilai digit sesuatu nombor itu. Senang kan? Okey. Adakah saya terlalu cepat? Okey. Seterusnya kita tengok pembelajaran seterusnya. Jadi cikgu berharap objektif pertama kita tercapai, iaitu kita dapat menentukan nilai tempat dan nilai digit sesuatu nombor. Okey. Objektif yang kedua pula kita nak capai hari ini ialah kita nak cerakinkan nombor. Apa maksud cerakinkan nombor ni? Kalau kita lihat, kamu pernah belajar mencerakinkan nombor. Maksudnya kita akan cuba pisah-pisahkan nombor itu mengikut kedudukan nilai tempat ataupun nilai digit dia. Okey. Jadi kita boleh cerakinkan dia sama ada mengikut nilai tempatnya ataupun mengikut nilai nombor berdasarkan
soalan. Katakan soalan itu meminta murid-murid untuk mencerakinkan sesuatu nombor mengikut nilai tempat. Jadi bagaimana kita nak cerakinkan suatu nombor mengikut nilai tempat? Contohnya kalau kita lihat nombor 62.809 ini. Dalam ini dia minta kita cerakinkan nombor 62.809 mengikut nilai tempat. Oke, bagaimana? Oke, caranya senang saja. Pertama, kita tulis nombor. Kemudian kita tulis sama dengan. Oke, kita turunkan digit 6 ini. Sini, turun sini kan. Kita cari nilai tempat 6. Oke. Dan lepas ni apa kita buat? Lepas kita buat ni, kita mesti tahu 6 ini berada dalam kedudukan apa dalam nilai tempat. 6 ni berada dalam kedudukan puluh ribu. Kita hanya tulis 6, nilai tempat ialah 10.000. Sekarang kita cerakinkan dia, kita perlu ada tanda tambah. Oke, tambah. Oke, kedua. Kita tengok 2 pula, digit 2 ni. 2 ni berada dekat mana? Dekat ribu. Jadi kita turunkan 2 dulu. Kemudian kita tulis 1000. Lepas tu kita cerakin gunakan tambah. Oke. 8 berada dekat 100. Jadi 8 kita tulis 8 macam ni. Kemudian kita tulis perkataan 100. Sifar berada dekat 10. Oke, kita turunkan sifar. Kita tulis 10. Kemudian 9 berada dekat nilai tempat dia adalah sa. Jadi 9 kita turunkan 9. Kita tulis nilai tempat dia sa. Okey. Itu cara kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Okey, bagaimana pula kita nak mencerakinkan nombor mengikut nilai nombor pula ataupun nilai digit. Okey, nilai digit nombor, bukan nilai nombor, nilai digit nombor. Contohnya nombor ni tadi. Okey, untuk mencerakinkan nombor 62.809 mengikut nilai digit, bukan nilai nombor, tapi sini saya tulis nilai nombor. Samalah, jadi mengikut nilai digit. Okey, bagaimana pula? Caranya sama. Mula-mula kita tulis nombor itu, nombor yang kita nak cerakinkan mengikut nilai digit dia. Kemudian kita tandakan sama dengan. Okey, sekarang kita tengok setiap nombor ini, setiap digit dalam nombor ini. 9, sifar, 8, 6, 2, 6. Okey. Langkah pertama kita buat, kita mesti tahu bahawa berapakah nilai setiap digit ini. Contohnya kalau kita nak tulis mula dari digit 6, berapa nilai digit 6? Okey, kita turunkan 6. Okey, kita tahu bahawa 6 ini berada dekat 10.000. 10.000 ada berapa digit depan dia? Okey, kita perlukan 4 digit. Okey, 4 digit. Jadi nilai dia 60.000. Manakala 2 ni pula berada dekat nilai tempat apa? Nilai tempat 1000. Jadi kalau kita lihat, kita mesti gunakan tambah untuk memisahkan dia, cerakinkan dia. Kita turunkan 2. Jadi 2 ni ada 4 dalam kedudukan 1000, jadi kita perlu tambah berapa digit depan dia? Kita perlu 3 digit kan?
3 digit. Jadi nilai dia 2000. Tambah, turun ke 8. 8 berada dekat 100. Jadi 100 ada 2 digit depan dia, sifar. Oke. Kemudian kita tengok sifar. Digit sifar. Berapakah nilai digit sifar? Ada nilai digit sifar? Turunkan sifar. Sebab dia tak ada nilai. Jadi dia memang sifar. Sifar lah je kita letak di sana. Kemudian kita rakitkan dengan 9. 9. Berapakah nilai digit 9? Ini adalah tempat sah kan? Jadi nilai digit 9 tetap 9. Oke. Ini cara kita mencerakinkan sesuatu nombor. Boleh faham? Jadi kalau kita perhatikan setiap digit nombor ni hanya ditambahkan dengan sifar saja untuk membezakan angka setiap nombor ni. Jadi di sini 60,000, 2,000, 800 dan 9. 10 dia sifar. Sedangkan jadi kalau kita nak bandingkan nombor di sini, antara nombor ni, katakan objektif ketiga tadi, kita nak bandingkan nombor. Jadi nombor ni kalau kita bandingkan, setiap nilai tempat ni sudah pasti kalau nilai tempat dia berada dekat 10,000, nilai dia memang lebih besar. Kalau dia berada dekat nilai 1000, kalau kita banding dengan 10,000, 1000 lebih kecil berbanding dengan 10,000. Apalagi kalau kita banding dengan sa. Sa paling kecil sekali. Sebab dia berada dekat dengan 10. Lepas sa 10. Jadi sa ini sangat kecil. Okey? Itu bagaimana cara kita mencerakinkan sesuatu nombor sama ada mengikut nilai tempat atau nilai digit nombor. Boleh faham ke tidak? Okey, boleh faham tidak? Okey, saya rasa setakat ini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Lepas ini cikgu nak kamu cuba selesaikan beberapa soalan yang mungkin cikgu sediakan. Okey. Dan dalam buku teks kita pun ada, kalau kita nak perhatikan buku teks ada. Tapi tak apa, cikgu akan buat soalan dalam Google Form nanti. Cikgu nak kamu selesaikannya. Lepas ni ada soalan di bawahnya. Okey? Oleh semua, cikgu berharap semua murid boleh belajar dengan baik. Dan cikgu harap semua dapat menguasai apa yang kita nak capai hari ini. Apa kita nak capai hari ini? 3 perkara saja. Pertama tadi apa dia? Apa yang pertama tadi? Okey, kalau pertama tadi objektif kita, kalau kita lihat objektif tadi adalah yang pertama apa? Kita nak apa yang pertama tadi? Menentukan kan nilai tempat dan nilai digit suatu nombor kan, itu yang pertama objektif kita. Yang kedua, kita apa yang kedua? Boleh mencerakinkan suatu nombor. Boleh cerakinkan dia. Maksudnya pisah-pisahkan nombor itu. Sama ada mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Itu saja yang kita pelajari ini. Sekian, terima kasih.